كل القلوب إلى الحبيب تميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat-Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bertemu dalam kuliah pengajian kita ini pada hari ini, bukan semalam. Ini semua percaturan Allah. Kita hanya berusaha dan berikhtiar. Tapi permohonan maaf tetap diajukanlah. Mohon maaf kerana tidak hadir semalam subuh, kerana kemarin terlampau padat program, ada seminar di Senawang, Seremban, Negeri Sembilan paginya, petangnya pula mesyuarat dengan asatizah Pertubuhan Muafakat Pondok se-Malaysia dengan Ustaz Timizi di Pondok Muallim di Tanjung Malim. Lepas tu nak bergerak malam pula terkejar, patutnya kuliah maghrib di Sungai Akar Batu 14 pun tak dan, minta orang lain ganti sebab tak sempat. Lepas tu balik penat dah, terbongkang terus. Pagi esok kuliah subuh tak larat nak ke sini. Jadi tu cerita dia. Jadi bukan saja tak nak datang, rindu juga tempat ni kan. Lagi-lagi rindu nasi lemak dia, tapi tak ada makan dah sekarang tak. Tak apalah, tunggu habis PKP esok. Baik. Jadi kita sambung kitab kita ni 40 hadis peristiwa akhir zaman. Dekat hadis ketiga kan, di bahagian keterangannya. Habis dah. Hadis keempat dah. Hadis ketiga habis selesai. Alhamdulillah. Hadis keempat. Saja nak tengok ada tak kitab ke hilang dah kitab. Tak ada lagi, tak apalah. Alhamdulillah. Yalah, mana tahu lama tak kuliah. Baik, kita sambung hadis yang keempat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, hadis yang keempat, tajuk dia ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Hadisnya yang berbunyi an Abdillah bin Amr bin al-Asi yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah la yaqbidul ilman
tizaan yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahu Imam Muslim. Artinya atau mafhum hadisnya, daripada Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut, menghilangkan akan ilmu itu dengan sekaligus dari dada manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, ni hadis yang kita nak bahas pagi subuh ni insya-Allah. Jadi kita syarahkannya, kita tengoknya. Hadis ni datang daripada An Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi lah radhiyallahu anhu. Yaqulu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi sanad ni daripada Abdullah bin Amru. Dia dengar Nabi kata. Apa Nabi kata? Innallaha la yaqbidul ilma. Okey, kita tengok satu-satu kalimah atau satu-satu patah perkataan. Inna, sesungguhnya. Mana-mana kita baca ayat Quran atau hadis, ada perkataan inna, itu maksudnya sesungguhnya. Apa maksud sesungguhnya? Kalau kita mengaji ilmu nahu, itu maksudnya taukid. Taukid ni maknanya penegasan. Penegasan tu maksudnya mesti itu, bukan yang lain. Maknanya ini sungguh-sungguh, bukan main-main. Ni makna cerita tu cerita penting. Lepas tu kalau dalam ayat Quran Allah sebut inna, ada depan dia. Ataupun hadis sebut inna, maknanya ni sungguh-sungguh, bukan main-main. Maknanya tak boleh kita buat lebih kurang. Ada satu mesej yang sangat penting nak disampaikan. Itu maksud dia. Sesungguhnya Allah la, tidak, yaqbidul ilma. Yaqbid artinya musnah atau mati. Allah tak mematikan ilmu, atau tak memusnahkan ilmu, atau tak mencabut akan ilmu. Yaqbid, cabut pun boleh. Maknanya cabut, Allah tak cabut ilmu tu. Kan? Intiza'an yantazi'uhu minan nas. Bukanlah Allah itu cabut atau menghilangkan akan ilmu itu dengan sekaligus dari dada manusia. Bukan Allah cabut terus daripada manusia ilmu. Maksudnya, ilmu yang kita dah belajar, Allah tak cabut dah. Melainkan hilang dengan sebab nyanyuk lah, koi usia. Tu faktor kesihatan. Tapi dari segi kalau tak ada nyanyuk ke apa, insya-Allah ilmu tu tak hilang. Kalau kita ngaji dah duduk dalam dada, ilmu tak boleh curi. Mana boleh curi ilmu? Kereta boleh curi, besar mana pun boleh curi. Ketua polis Selangor dulu, ada orang curi kereta dia. Curi kereta. Lupa-lupanya kereta ketua polis, dia pun letak tepi jalan, pulang balik. Tak berani. Tersilap ambil. Nampak? Ingatkan ketua jaga ke boleh tahan. Kira ketua polis lagi curinya. Kan? Maknanya kereta polis pun boleh hilang. Apatah lagi kereta kita. Maknanya itu barang boleh curi, tapi ilmu tak boleh curi. Kan? Nak balik lagi, aku nak ambil ilmu Ustaz Syakir ni. Dia pun sentak ekor serban saya dari belakang. Dia kata, aku dapat dah ni, aku dapat dah. Dapat mana? Dapat kain serban, kain ilmu. Ilmu tak boleh ambil kat orang. Tu. Jadi ilmu Allah tak cabut terus daripada dada manusia tu. Walakin istisna, maknanya tetapi.
Yaqbidul ilma, dicabut atau dihilangkan akan ilmu itu, biqabdil ulama, dengan dicabut atau dihilangkan ulama. Macam ni hilang? Dengan maksudnya mematikan ulama. Jadi Allah hilangkan ilmu atas muka bumi ni bukan dengan Allah ambil ilmu daripada dada kita, tapi Allah hilangkan ilmu ini dengan mematikan ulama. Ulama di sini jamak, bukan ulama tu maksudnya tok guru saja, tapi ulama tu makna jamak daripada perkataan orang alim. Kalau mufradnya seorang alim, tapi kalau ramai orang alim itu dipanggil ulama. Jadi maknanya orang-orang alim di sini. Jadi Allah cabut, matikan orang-orang alim. Masa mengaji dulu kita tanya tok guru kita, semua ke tok guru? Ya, semua. Termasuk ustaz yang ngajar Iqra pun mati ke habis? Nak ceritanya sampai nak ngaji Iqra Quran pun nanti nak cari ustaz tak jumpa dah. Bukan nak ngaji tajwid, baru nak ngaji kenang huruf alif bata, tak ada dah guru. Mati habis semua. Allah ambil. Kerana Allah nak tutup dah ilmu tu. Majlis ilmu tutup habis. Tak ada dah. Kalau ustaz tak datang semalam, boleh ganti hari ni. Tak. Esok-esok pun tak ada ganti dah. Tak datang terus. Mana mati lah. Habis bukan ni lah ustaz lain. Tapi nak ceritanya habis Allah akan matikan. Tu dia. Habis semua. Ahli-ahli ulama. Dan memang pun macam kita pergi tu, kedai apa nama tu? Kedai kitab dekat Taiping ada, dekat Kemunting ada. Kedai apa nama? Ikhwan Abadi. Ustaz? Syahidul Osman. Kedai dia. Kedai dia daripada depan sampai belakang penuh kitab. Kan? Penuh kitab. Memang kita boleh beli, tapi siapa nak tolong baca? Kita baca sendiri. Boleh faham betul ke? Takut salah faham. Kan? Takut salah faham. Sebab penjelasan dalam buku ni dia dengan tulisan sahaja, tapi dia tidak tunjuk dengan cara dan sebagainya. Kan? Macam kita belajar bab semayang, buku semayang berlambak-lambak di kedai-kedai, tapi cara betul-betul angkat takbir, tangannya letak mana, kaki tu silang macam mana, duduk antara dua sujud, duduk tawarruk, duduk iftirash. Nak kena ada seorang tok guru kena tunjuk kat depan. Maknanya kena pamer. Lepas tu tak faham pula boleh tanya. Kalau buku kita tak faham, nak tanya siapa? Tanya buku. Nak buku kan boleh jawab. Jadi memang tak dan juga. Itu keseluruhan kitab. Kita ambil kitab-kitab pondok. Kitab pondok, kitab-kitab lama dipanggil kitab turas. Kitab turas hampir pupus. Dia macam binatang pupus dah. Memang hampir pupus. Banyak dah kadang-kadang kitabnya ada tapi tak ada tok gurunya atau ustaznya yang nak baca. Kenapa tak ada ustaz nak baca? Kitab kuning. Kenapa ustaz tak ada ustaz nak baca? Sebab tak ada yang nak belajar. Tu pun satu masalah tak? Bukan kita nak condemn setengah ustaz tak. Tapi kadang-kadang kebanyakannya minta maaf cakap baca kitab moden. Macam kita pagi ni pun kitab moden kat ni, 40 hadis hari zaman ni. Kan? Tapi dia ada di sana ada kitab-kitab turah, kitab-kitab lama sungguh, kitab kuning nipis. Tulisan-tulisan Jawi. Jawi pula bukan Jawi baru ni, Jawi lama. Ada orang dia tak mengaji pondok, tak mengaji kitab lama. Lepas tu AJK Masjid suruh dia baca kitab. Kitab pondok. Orang tu orang lama situ masjid tu. Dia kata kita nak kitab lama ni, ustaz baca kitab lama boleh? Kitab-kitab pondok ni, kitab turah, kitab kuning. Boleh insya-Allah ni kata ustaz. Ustaz tu tak ngaji pondok, dia ngaji luar. Tapi dia kata boleh, dia pun baca. Tiba-tiba dia baca, dia kata apa? Allah lah yang menjadikan bom dan langit. Jemaah bawah tu kata bom. Apa Allah jadikan bom pula? Kenapa nak jadi bom? Cuba tengok je ustaz. Nak orang kampung tu tengok. Dia ambil kitab tu. Bukan bom, bumi. Bawau mim. Jawi lama dia gitu. Jawi sekarang ni ialah bawau bumim yami, bumi. Tapi Jawi lama dia pendek itu ya. Bawau mim bumi. Ustaz tu pergi baca jadi bom. Nampak? Batu pula. Kan? Tapi ni sikitlah.
pelik sikit lah. Dia kata, dia baca kitab tu. Tak, ini betul ni cerita betul. Dia kata, ulama dulu-dulu zakarnya panjang-panjang. Oh, pelik dah. Jemaah kata apa? Ustaz ni baca apa? Ni kitab betul gedak ni. Tengok ya Ustaz. Tengok-tengok bukan zakar, zikir. Ulama dulu-dulu zikirnya panjang-panjang. Tu cerita dia. Dia pergi baca salah. Tu sebab apa? Sebab dia tak tahu. Itu baru yang baca Jawi. Kalau baca Arab tak ada baris. Tak jam kepala. Tapi itulah makna kata khazanah yang semakin ditinggalkan. Tak payah kata kita orang awam, kita sama-sama kita para asatizah pun maknanya taraf mutu kualiti kami semua pun berkurangan, makin berkurangan. Kami walaupun ceramahnya macam mana sekalipun tidak setanding dan tidak sehebat guru kami. Guru kami pula tidak setanding dengan gurunya. Lagi atas, makna lagi dulu lagi hebat, lagi dulu lagi hebat. Makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Ada. Zaman lah ada je ustaz tu orang panggil ustaz, panggil ngajar. Kan? Ustaz main game. Ada ustaz main game. Nampak? Ni buku kitab dia baca, buku baca. Tepi ni ada handphone dia tengah main game. Ada, sungguh ni bukan kita cerita buat reka tak, sungguh ada. Macam mana tu? Dia nak ajak orang kepada fokus pada hal akhirat ibadat, tapi dia pun lara juga, ada gak jadi begitu. Kan? Jadi payah dah nak banding zaman dulu. Kan? Ada suatu orang tok guru namanya Tuan Guru Haji Ma'arif. Kalau orang lama mungkin kenal. Tuan Guru Haji Ma'arif duduk di Greek. Dia datang kuliah sekitar sinilah, Perak, Taiping, Kemunting, Batu Kurau dan sebagainya. Dia kenderaan tak ada. Zaman dulu siapa pakai kereta ni kira hebat lah. Sebab zaman tu susah kan, zaman 90-an, 80-an dulu. Jadi dia naik bas ni. Jadi dia duduk Greek nak mengajar di Batu Kurau kat Jelai. Jadi kena gerak awal. Dia pun gerak awal, entah pukul berapa gerak daripada tempat dia, sampai tu asar dah di sana. Padahal nak buat kuliah maghrib, asar sampai dah. Duduklah dekat masjid tu. Kan? Sampailah menjelang maghrib, dia sampaikanlah kuliah dia. Habis kuliah nak balik pula, mana ada bas belah malam. Bas malam tak ada. Habis dia minta pengusi minta tompang tidur kat kaki 5 masjid. Tak apa, tidur kaki 5 masjid je. Tok guru alim, nak 1000 hadis dalam kepala. Ustaz zaman sekarang demand nak hotel. Nak panggil saya boleh, tapi hotel boleh, tolong carikan hotel. Kita nak tidur hotel. Hotel kat Traffic Light dekat Taiping boleh tak? Yang 3 bintang nak mau, kita nak 5 bintang. Nampak? Nak ambil kitab tu hempuk atas kepala dia. Nak mu ni nak apa ni? Kan? Ni kadang tok guru zaman dulu tak ada minta-minta gitu. Tok tidur kaki 5 ya. Tak payah kata tok guru saya sendiri, tok guru Siddiq Noh. Kita saksi dengan mata kepala sendiri. Kita bawa dia dulu pergi mengajar di mana? Melaka. Jauh ni perjalanan. Kami tolak tu sampai kat Melaka tu dah malam. Terus start kuliah maghrib. Malam tu kita diingatkan dia sediakan homestay. Tak ada homestay. Tidur kaki 5 surau tu. Waktu tok guru pesan, entah keluar ajak pergi cari ubat nyamuk. Takut malam ni kita tidur dengan nyamuk ni. Nah, Allah, tidur kaki 5 sejuk-sejuk simen tu. Tak ada sedia tilam ke apa, toto ke, tak ada. Tidur gitu. Sebab dia buat lillahi ta'ala, kerana Allah. Orang nak bagi, ambil. Tak nak bagi, sudah. Tu tak meminta-minta. Tu ulama zaman dulu. Jadi Tok Guru Haji Ma'arif ni dia tumpang tidur. Esok pas subuh baru dia ambil bah balik ke Greek. Allahu Akbar. Sebab nak mengajar orang, nak sampaikan dakwah. Sebab tu ada kesan dengan orang dulu-dulu, keikhlasannya yang bersungguh-sungguh. Kan? Lepas tu orang lama cerita, saya tak dan jumpa dia, tapi orang lama yang cerita. Dia kata, Ustaz, Tok Guru ni, Tok Guru Haji Ma'arif ni, dia kalau baca wirid, zikir lepas semayang, lama. Sampai kadang-kadang jemaah belakang ni tak larat. Sampai seorang-seorang cabut pelan-pelan. Tinggal berapa orang je belakang, 2-3 orang. Lama dia baca. Baca Fatihah, baca ayat surah ni pula, ayat kursi lah, batu 3 kul lah pun. Lama baca. Jadi satu hari ada orang tegur dia.
Tok Guru nak tanya sikit boleh tak? Kenapa Tok Guru baca zikir lama sangat? Kan? Kadang jemaah ni ada yang tak tahan ni. Tu yang pakak balik tu. Kenapa Tok Guru baca lama sangat? Dia jawab dia. Dia kata, Allah. Dia kata. Kat padang mahsyar nanti lagi lama. Dia kata. Jadi kita bila lama bekalan kena banyak. Nak kita kena bawa, biarlah amalan tu banyak. Kita ni kalau tanda kita sayang kat masjid, datang kita awal, balik paling lambat. Tu baru sayang. Dia kata, kita datang lambat, balik awal. Itu nampak bahagian kita. Allahu Akbar. Lepas tu kita nak kata kita macam Tok Guru dah. Tak sama. Jauh langit dengan bumi. Bahagian tiru mungkin boleh tiru. Jubah nak pakai jubah macam Tok Guru pakai boleh. Lilit serban atas kepala boleh. Buh janggut panjang boleh. Buh tongkat, buh tali tasbih nak dekat lengan boleh. Tapi ilmunya sama tak dengan dia? Tak sama. Pandangan mata pun tak sama dah dengan dia. Dia pandang apa pun ingat Allah. Kita pandang apa, nak lagi-lagi pagi ingat makan. Nak lapar perut, nampak? Tu kita nak ceritanya beza, kan? Supaya bila kita nampak beza ni, baru kita meletakkan ulama tu tinggi. Hari ni punya orang tidak ada adab dengan ulama, berlebih kurang dengan alim ulama. Dia ingat ulama tu siapa? Member baik dia. Tak boleh. Ulama ni zaman dulu orang punya hormat dengan tok-tok guru. Tak payah kata tok guru, kadang-kadang tok imam pun orang hormat, respect tinggi dah. Sampai bila nak pergi masjid, tok imam tua dah, jalan slow lah, jalan kaki. Jadi budak-budak muda ni walaupun naik motor, break tak potong dia sebab hormat. Jaga sungguh adab. Lah ni adab semakin kurang. Bila adab tu kurang, walaupun cerdik pandai tapi tak ada kesan. Kan? Walaupun kita tengok seorang keluar PhD, seorang master, degree, diploma, hebat-hebat, cerdik pandai, tapi adab tak ada. Hidup tidak ada ketenangan, tidak ada keberkatan. Nah, rezeki pun nampak sempit. Padahal kalau ikut kamu hebat dah kan, ada title tinggi-tinggi. Nak patut hidup kamu tenanglah, selesalah. Tak. Sebab keberkatan bukan datang dengan kekayaan. Keberkatan itu datang daripada Allah. Kalau nak kira kaya, yang kes terbaru ni, apa nama ni? SAJAT tu. Apa? Sajat. Buat hal pula dah. Kalau ikut kaya sungguh dia, jutawan. Kan? Kalau ikutkan nak apa lagi? Hidup dah sonok lah, tenang. Adakah hidup dia tenang? Soalan kita mudah. Tak payah kita tanya dia, kita sendiri boleh jawab. Hidup dia tenang dengan keadaan sifat dia macam tu. Kan? Yang tak ikut perintah Allah begitu, adakah tenang? Ustaz-ustaz pula pantai nak kena kecam pula. Orang kecam tu sebab nak selamatkan dia, tak nak dia jadi rosak. Akhirnya dia ugut pula. Dia ugut. Dia kata, kalau ustaz-ustaz ni asyik marah saya je, saya keluar daripada Islam. Nampak? Ada pula mentaliti kita yang orang cakap apa, orang ni kali kalau mengaji, biar ngaji betul-betul. Ini dia pakai akal semata-mata. Dia pun akhirnya berkata, daripada sajak keluar daripada Islam, baik kita biarkan aja dia jadi pondan. Sekali pandang ayat ni macam betul. Betul tak? Sebab dia hujah dia kata keluar Islam lebih mudarat. Sekali pandang nampak betul, dua kali pandang nampak bengong. Nampak? Sebab apa saya kata begitu? Itu baru satu kes, satu hal, yakni masalah pondan. So kalau ada orang minum arak, kita larang dia, apa ni orang Islam minum arak ni? Okey, saya bagi pilihan kat Tok Imam. Sama ada nak benarkan saya minum arak ataupun saya keluar daripada Islam. Kita pun kata, okey, jangan keluar Islam. Tak apalah, minum. Nah, satu tempayan pun tak boleh, minum. Habis. Semua seronok buat pesta siap. Lepas tu datang pula satu orang tak nak semayang. Saya tak nak semayang, malas semayang. Kata dia, awak tak baik ni, tak semayang ni, masuk neraka sakar ni, dipecah kepala ni, dosa ni. Saya tak nak semayang. Awak nak jadi apa ni? Kalau awak ni bising-bising, saya keluar daripada Islam lah. Awak nak bagi saya tak nak semayang ke, atau nak biar saya keluar daripada Islam? Okey, jangan keluar Islam. Tak apa, tak payah semayang, tak apa.
Nampak? Akhirnya orang akan berlonggar-longgar dengan hukum. Hukum ni ada dua tuan-tuan. Ada hukum sawabit, ada hukum mutaghayyirat. Hukum sawabit, hukum yang tetap tak boleh diubah. Adapun hukum mutaghayyirat, dia boleh ubah mengikut keadaan. Lepas tu kita kena tahu macam mana keadaan. Adapun hukum yang sawabit tetap, tak boleh diubah-ubah dah. Soal dia ugut nak keluar daripada Islam, kita kata tak payah ugut. Mu melawan perintah Allah tu, ingkar perintah Allah tu pun takut-takut boleh terjerumus keluar daripada Islam, walaupun kamu tidak isytihad diri kamu keluar Islam. Tu kita kena clear, kena faham. Contoh macam orang ugut, orang mabuk lah. Dia mabuk minum arak, kita kata jangan minum arak mabuk-mabuk ni kan. Dia kata sekati saya lah nak mabuk, ini hak saya. Awak nak bagi saya mabuk ke, atau awak nak saya langgar tiang TNB? Kita kata kalau langgar tiang TNB lagi mudarat, tak apalah, bagi mabuk lah. Tak apalah, awak nak mabuk lah. Adakah dengan dia mabuk tu dia akan selamat? Silap-silap 4 tiang TNB dia langgar. Habis dengan orang-orang dia langgar. Jadi tak payah ugut lah nak, kalau tidak saya langgar TNB. Tak payah. Dengan sikap kamu dan perbuatan kamu tu boleh menjerumus kamu kepada memang langgar pun tiang TNB, walaupun kamu tak cakap. Sama juga dengan kes tadi ni. Lepas tu kita tak boleh buat lebih kurang. Tapi bila macam hadis ni sebut, Allah cabut ilmu dengan matikan ulama. Akhirnya masyarakat koi lama koi jahil, makin lama makin jahil. Nampak macam cerdik dari sudut pakaian tu, kemas dah, ngangkutnya tali lihi. Tengok kereta Allah tinted hitam pekat, dengan spek mata. Nampak? Nampak gaya, memang nampak cerdik. Tengok belakang kereta pula tanpa stiker. University Oxford. University Malaya. Tengok gaya tu memang hebat dah. Tanya dia, rukun semayang berapa? Rukun negara ke? Dia tanya. Tak tahu. Betul ni. Bukan orang sini lah. Tempat lain. Sini okey. Sini geng ngaji dah, insya-Allah lah. Tapi nak ceritanya begitu. Maknanya asas-asas agama kurang. Kalau tuan-tuan ni, saya kira insya-Allah lah. Sebab jenis memang kaki masjid dah, dengan kuliah dah. Tapi bayangkan anak-anak muda kita, cucu kita, anak-anak kita kat luar sana, agak-agak reti tak reti hukum hakam agama. Kadang-kadang benda remeh ya. Benda apa? Benda remeh. Najis. Soal najis je. Kita ada cucu, dia anak dia, anak kepada anak kita. Kan, cucu budak kecil lagi. Lepas tu terkencing ke lantai, kena lantai rumah. Tengok-tengok dia pergi ambil mop, dia mop gitu. Kering dah, settle. Padahal adakah dikira suci? Menghilangkan air najis belum dianggap suci, melainkan mesti mengikut kaedah penyucian, kaedah najis, taharah. Kan? Najis jenis apa kena tengok. Najis mughalazah ke, najis mutawasitah ke, najis mukhafafah ke. Setiap najis tu ada cara penyucian dia. Ni buat lebih kurang main mop gitu je. Kalau mop gitu, kapir nama apek pun boleh buat. Kapir pun boleh buat gitu. Sebab apa kapir buat? Kapir bukan ada ilmu, kapir bukan agama Islam. Kita Islam kan, dia ada tata cara dia. Dah pakai ikut entam gitu. Lepas tu kita pula nak pergi semayang, kita ambil wuduk, keluar daripada bilik air, walaupun lantai tu dah kering dah, dia mop tadi, tapi hukum najis tu masih lagi ada di situ. Kemudian kita ambil wuduk, keluar, tapak kaki kita basah, pergi pijak tempat tu. Maka bila salah satu basah, berpindah najis, melekat kat tapak kaki kita, bawa masuk masjid, mayang pula kat kapek masjid, habis jadi najis. Dan macam mana sah semayang? Ni kita takut. Kita ingat semayang banyak dah, sampai berlebam dahi-dahi. Balik jumpa Allah, Allah kata mana ada semayang. Awak lah tak ada semayang. Saya semayang belakang tu imam. Memang belakang tu imam. Kalau depan tu imam tu habis. Saya belakang tu imam. Tanya tiang masjid, dia pun tahu muka saya. Memang hari-hari saya datang. Sungguh mu datang, tapi semayangmu tak sah. Kenapa tak sah? Hal remeh tadi. Hal pasal najis bersih, tak suci. Hari remeh. Baba remeh pun tak kerti, sebab tak mengaji. Anak kita hebat-hebat, dia kata. Hebat. Hebat. Ngaji you belaka. Kan? Dua ngaji you luar negara,
2 lagi ngaji dalam negara, 1 lagi pusat serenti. Okeylah juga dia kata. Nampak maknanya hebat belakalah dia cerita. Kan? Hebatlah. Tiba mak mati. Mak mati 5 adik-beradik tak erti nak buat apa. Kita nak buat macam mana? Mak mati ni, Google. Nampak? Syekh dia tu Syekh Al-Googly tu lah. Kan? Tak tahu nak buat macam mana. Nak tala kaki arah mana. Ada abang dia yang sulung kata rasanya tala arah matahari rasa. Adik dia dah arah bulan. Nak, seorang kita arah roket dia kata. Nampak? Pelik-pelik bang, ilmu tak ada. Walaupun mengaji tinggi sampai kolej universiti. Nah, bukan jaminan. Kalau kolej universiti jadi jaminan, simpan sijil bawa masuk dalam kubur. Malaikat muka nakir tanya marah buka, tunjuk sijil PhD, tunjuk degree. Saya degree lah muka nakir. Tanya buat apa lagi? Ni degree, ni ijazah ni. Nak, muka nakir jawab dia, tukmu. Nampak? Ingat dengan sijilmu boleh lepas. Tak, jawab soalan ni. Berapa ramai yang kantoi tak boleh jawab marah buka. Pada soalan bocor dah tapi masih lagi tak boleh jawab. Kenapa tak boleh jawab? Sebab nak jawab dia bukan dengan mulut tapi jawabnya dengan roh. Apa? Roh tu makanannya ilmu. Jadi masa hidup pastikan roh kita dimakan dengan makanannya iaitu makanan ilmu. Kena masuk ilmu baru roh tu jadi sihat. Bila roh sihat bawa balik dalam kubur jumpa malaikat munkar nakir, barulah roh boleh jawab dengan tenang. Tu cerita dia. Habis dah. Habis tok guru habis. Tu kalau kita tengok kebanyakan pondok-pondok, habis pondok tu tok guru dia meninggal, dengan pondok-pondok pun meninggal juga. Habis tutup, habis terus pondok. Tak ada yang nak boleh sambung nak sebagainya sebab makin kurang. Kalau yang ada pun tak setanding dengan yang dulu. Macam tu lah. Tapi itulah kita kena usaha ikhtiar sungguh-sungguh. Kan? Orang dulu-dulu bapak sendiri boleh ajar ngaji dengan anak-anak. Sekarang tak lepas. Bapak sendiri pun minta maaf lah cakap kalau ada yang terasa. Betul. Nak ajar anak sendiri pun tak lepas nak ngajar tajwid tu. Dulu bapak sendiri je ajar. Sebab bapaknya mengaji, lah ni bapak pun tak ada ngaji. Kata macam ni nak ada ngaji ustaz. Kerja banyak, mesyuarat lah itu ini. Tak apalah, nanti dalam kubur bila malaikat munkar nakir tanya marrabuka wa man nabiyuka, jawablah. Tak dan lah nak bicara bab tu. Kerja banyak lu, dunia lu. Mesyuarat dulu, main golf lah apa semua. Jawab gitu. Tengok macam mana pula dipukul kita ni. Ni aku pukul pula hole in one ni kata. Tak? Lepas tu tak kisahlah dunia kita macam mana pun. Yang matlamat kita kan akhirat. Kita bukan orang kafir. Orang kafir tak apalah, bertuhankan dunia. Dia pentingkan dunia, dia pentingkan kekayaan. Kita orang Islam kan. Maka kena jaga perkara-perkara ni. Jadi selagi mana ada alim ulama di atas muka bumi ni, belajarlah sungguh-sungguh. Kan? Belajarlah sungguh-sungguh. Lah ni pula zaman mudah dah. Ulama pi cari kita. Ibarat perigi cari timba. Patut timba lah cari perigi. Macam zaman dulu. Sebab tu minta maaf cakap. Orang zaman dulu ilmunya berkesan kerana dia sungguh mencari ilmu. Sungguh cari ilmu maksud macam mana? Dia pergi rumah tok guru. Dia pergi pondok tok guru. Pergi madrasah menuntut ilmu dengan tok guru tu. Barulah ada kesan sebab itu adabnya. Dan tapi kita macam-macam alasan itu ini kerja dan sebagainya tak larat lah. Kata tak larat ustaz tapi orang panggil makan kenduri Johor Bahru boleh pergi pula. Kan? Yang tu ambil bab akhirat tak larat saja. Tak apalah. Lah ni ustaz ambil inisiatif, tok guru ambil inisiatif. Tak apalah kalau orang awam tak boleh datang ke tempat dia, kita datang tempat dia. Datang tempat dia pun dia tak boleh datang. La ilaha illallah. Dan macam mana takkan nak buat kuliah dalam bilik dia? Nampak? Amboi besar sungguh mu. Nak tepi katil ni kita baca kitab. Tu tak baca kitab dah, baca Yasin terus lah. Kan? Tu. Habis jauh. Ni cerita dalam hadis ni. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sampai mana? Nabi kata hatta idza lam yatruk. Hatta tu maknanya sehingga, idza ketika, lam tak ada langsung. Lam tu bukan kalau la tidak aja. Lam ni maknanya tak ada langsung. Yatruk yang tinggal.
Yang tinggal maksudnya apa? Ulama tu. Sehingga Allah akan matikan semua ulama sampai tak ada seorang pun ulama. Tak ada siapa, mati habis semua. Kalau sebab tu kalau kita pasal tengok lah ni pun kita nampak dah, ustaz-ustaz pun banyak yang mati muda. Tok-tok guru. Kita hari tu bulan Ramadan, dalam tempoh bulan Ramadan tu sebelah Nusantara saja. Nusantara ni maksudnya Malaysia, Indonesia, Singapura. Lebih kurang situlah. Belah Nusantara saja mencecah 35 orang ulama meninggal bulan Ramadan yang baru ni. 35 orang. Maknanya kalau kita bahagi-bahagikan ikut hari, satu hari ada seorang ulama meninggal. Itu kalau kiraan Nusantara. Kalau kiraan seluruh dunia, bulan Ramadan hari itu saja hampir 100 lebih ulama meninggal. Campur ulama Yaman, ulama Sudan. Ada je bangun pagi, kami ada satu grup ustaz-ustaz. Dalam grup tu ada mereka share. Kita mendapat berita sedih daripada bumi Somalia, seorang ulama di Somalia meninggal. Yang ni ulama daripada Yaman meninggal. Ada je. Lepas tu ada seorang sahabat mengaji di Yaman. Dia kata, ustaz, kami takut lah. Kenapa takut? Kerana boleh katalah hampir tiap-tiap pagi ada pengumuman kematian seorang guru agama di Yaman. Ada je pagi-pagi. Kalau tak setiap hari pun kadang 2 hari sekali ada berlaku. Maknanya nak ceritanya kekerapan tu berlaku. Nah, Allah cabut pak mudah je bagi Allah. Pak. Nah, dalam kitab Jauharul Mauhub, dalam bab mati, tajuk mati. Dalam bab tu dia ada cerita tentang apabila ulama meninggal dunia. Apabila ulama meninggal dunia, seluruh alam bersedih. Tapi kita tak nampaklah, pokok menangis, binatang-binatang habis semua bersedih menangis. Sebab apa? Yang mati tu kekasih Allah. Kan? Kita hari ni manusia bersedih atas kematian tokoh-tokoh pimpinan politik. Mati atas sebab artis mati. Menangis sebab artis mati. Menangis sebab pelakon mati. Menangis sebab menangis tu. Kenapa tu? Bapak hang ke apa? Bukan. Pelakon hero Hindustan dulu. Lama ni. Apa kena-mengena kamu? Kalau pak saudara boleh tahan kira. Tak ada kena-mengena langsung. Menangis. Tengok dulu orang masuk Akademi Fantasia kan. Lepas tu dia kena singkir. Nangis habis 4 kotak tisu. Nangis. Nangis. Kita tanya, anak makcik ke? Tak. Anak saudara? Tak juga. Anak jiran? Tak. Dah tu tak kenal. Tak kenal menangis tu. Okey, sebab menyanyi punya pasal. Sian dia kena keluar. La ilaha illallah. Adakah bila dia keluar daripada Akademi Fantasia tu dia mati tu? Keluar-keluar kena langgar lori tu? Ada? Tak. Adakah bila keluar tu nak rezeki terus tak ada? Tak. Allah jamin rezeki dia. Nak sedih sangat apa? Tapi ulama mati pun tak sedih pula. Sedangkan bila ulama mati, satu ilmu sudah tersekat di situ. Sudah tak ada. Majlis ilmu sudah. Macam contoh masjid kita. Ada banyak susun kuliah masjid, kuliah-kuliah kan, maghrib, subuh. Tiba ada seorang ustaz, macam ada tu kan, Ustaz Timizi kita kan. Ada seorang ustaz meninggal. Dah siapa nak boleh sambung kitab dia? Kadang-kadang tak dapat cari. Dah hilang kitab tu, habis kat situ, setakat mana dia baca. Kan? Dah terhenti situ. Lepas tu tengok esok tahun depan pula seorang pula meninggal. Dah satu lagi kitab berhenti situ. Kita tak rasa rugi. Allah ruginya, sayangnya. Nampak? Tu. Saya dengan tok guru saya, Allah mikir habis dah. Tok guru ni dah berusia dah ni. Sakit pun sakit dah dia. Kaki dia bengkak, gaut lah apa semua. Kadang-kadang pinggul dia, kadang dia tak boleh nak naik masjid, tak boleh nak buat kuliah sebab keadaan faktor kesihatan dia. Kadang kita pening, Allah, aku ngaji dengan dia tak habis lagi ni. Ada lagi banyak kitab lagi tak khatam lagi ni. Aduh risau. Nak rugi aku. Habis macam tu je. Kita rasa sayang. Ni. Jadi buatlah bagi elok, kerana Allah akan cabut semua ulama ni sampai idza lam yatruk, sampai tak ada seorang pun. Bila dah tak ada seorang pun aliman, orang yang alim, apa jadi? Ittakhazan nasu ru'usan juhalan. Maka diangkatlah akan manusia itu ru'usan. Ru'us ni asal kataan ra'is, makna kepala. Ru'usan kepala-kepala, makna pemerintah, pemimpin-pemimpin. Daripada kalangan juhalan. Apa makna juhalan? Orang yang jahil.
Jahil di sini bukan maksud jahil matematik, bukan jahil ekonomi, bukan jahil sains, tapi makna jahil dalam hadis ni jahil agama. Nah, yang ni saya tak payah buat contoh, kita semua boleh nampak. Tak payah ambil negara luar, negara kita sendiri cukup dah. Nah, tepuk dada masing-masing, tanya iman masing-masing. Adakah benar pemimpin-pemimpin kita tu benar-benar alim dalam hal-hal agama? Nampak? Tak alim pun tak apa lagi, kalau boleh mendengar nasihat ulama. Umarak mendengar kata ulama, tak apa dah. Walaupun dia tak pandai. Tanyalah pendapat ulama, kalau buat macam ni boleh tak? Kita buat macam ni boleh tak? Saya ambil contoh. Kan? Ni kan jadi isu pula. Apa lah, lantaklah. Contoh MKN, Majlis Keselamatan Negara. Duduk di dalam MKN tu apa dia? Menteri Pertahanan ataupun Menteri Keselamatan, kan? Lagi Menteri Kesihatan atau Pengarah Kesihatan. Tapi di manakah Menteri Agama? Adakah duduk dalam MKN? Dia hanya sebagai minta nasihat saja bahagian luar. Akhirnya keputusan-keputusan MKN berpandukan siapa? Berpandukan WHO, bukan ulama. Betul tak betul saya cakap? Nah, betul tak betul? Pandukan WHO, kiblatnya mana? Siapa orang WHO tu? Kalau bukan daripada barat. Kan? Kalau yang betul-betul, tapi kalau ada yang salah tetap salah. Akhirnya patut kita letak ulama lah atas sekali. Rujukan kita tak ada masalah. Betul dalam Quran kata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu apabila kamu tidak tahu. Ya, ulama bukan mahir dalam bidang kesihatan, tak apa. Tapi bila ahli kesihatan dia nak buat satu-satu SOP, maka rujuk ulama. Ulama, kalau kita buat macam ni boleh tak? Biar ulama yang menjadi kayu pengukurnya, ulama yang meletakkan segala. Ini ulama hanya bahagian nasihat mana? Bila dalam masjid saja. Bahagian SOP dalam masjid baru tanya Menteri Agama. Dah bahagian lain? Adakah agama Islam, saya nak fahamkan tuan-tuan dan puan-puan semua, adakah agama Islam tu hanya duduk dalam kubah masjid saja? Bila kita keluar kita tak ikut Islam pun tak apa, gitu. Islam tu keseluruhan. Udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam ke semua sekali. Nampak? Semua sekali, bukan hal semayang dia, semua sekali Islam pegang. Barulah kita akan buat apa saja pun ikut pandangan-pandangan ulama. Kalau nak buka niaga ni macam mana ulama? Nah, ulama jawab. Buka kedai macam mana? Akhirnya minta maaf cakap, di bahagian sektor luar boleh berapat-rapat, siap langgar bahu lagi. Tapi main dalam masjid kita semayang gini ya, jarak-jarak. Minta maaf cakap. Kan? Betul kita nak jaga. Ya, tapi yang kat luar tu kenapa tak dijaga? Kapal terbang duduk rapat tu, seat dia lagi rapat, lagi-lagi yang bahagian ekonomi kan. Memang rapat sungguh seat dia. Kan? Sebab apa? Sebab faktor duit. Semayang dia dapat apa duit, mana ada untung. Kan? Betul tak saya cakap? Ada. Sebab ni, mati yang ni yang kita nak cuba betulkan. Tak boleh, memanglah kan, kita cuba perlahan-lahan lah setakat mana kita mampu, tapi itulah keadaan dia. Sebab tu kita, walaupun hadis ni cerita begini, tapi kita usahalah juga didik anak cucu kita kepada jalan agama. So mana tahu dia jadi pemimpin, walaupun tak pemimpin besar mana pun, kurang-kurang apa yang dia buat cara Islam, dan dia memimpin orang di bawahnya pun ikut cara Islam. Dia jadi CEO syarikat ke, manager ke, kurang-kurang dia boleh didik anak-anak buah di bawah tempat kerja dia ikut cara Islam. Tapi kalau bos pun tak reti bab Islam, anak buah nak jadi macam mana? Tak jadi apa? Jadi ini penting. Jadi inilah benar kata Nabi, ittakhazan nasu ru'usan juhalan. Akan dilantik, akan dipilihlah daripada kepala-kepala pemimpin-pemimpin itu dari kalangan orang-orang yang jahil. Orang yang bodoh. Bila yang diangkat tu orang yang bodoh, dia bodohkan kita pula. Lepas tu kita kena bodoh. Kena kencing. Nampak? Fasu'ilu, apabila ataupun maka apabila ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka dia akan keluarkan fatwa ataupun dia akan jawab bi ghairi ilmin, dengan bukan ilmu. Dia tak ada ilmu, dia jawab juga. Akhirnya dia jawab tidak dengan cara ilmu.
Maka bila jawab dengan tidak cari ilmu, fadallu wa adallu, maka dia tu sesat kata Nabi, dan juga menyesatkan orang lain. Inilah habis jadi punah, jadi rosak. Ini yang kita takutkan sangat. Sebab tu nak kita cubalah sedaya upaya, kan? Cuba sedaya upaya ni. Tu saya ambil kesempatan sini pun, kiralah kalau ada yang nak marah, nak macam mana, kita kena cakap juga. Nah, tuan-tuan, kalau boleh kita pertahankanlah kerajaan yang ada. Sebab kita tengok yang ni kira nak kata perfect tu tak juga, tapi kira okey lah sikit daripada benda-benda yang bukan-bukan naik. Golongan-golongan yang mengangkat kape-kape, kan? Golongan-golongan yang meletakkan agama Islam tu rendah, apatah lagi bangsa kita pula. Jadi kalau boleh yang ni lah kita jaga sungguh, kan? Sebab kita tengok pun, walaupun yang dilantik sebagai menteri itu bukan dari kalangan ahli parlimen ataupun bukan kalangan daripada ahli politik, tetapi sekurang-kurang dia buat kerja ikut profession kerja dia. Dia profesional. Sebab kawan tu tak terlibat dengan mana-mana parti, jadi dia tak menyebelahi mana-mana parti. Dia buat kerja ikut kerja dia. Contoh Tengku Zafrul, Menteri Kewangan, dia buat kerja dia. Cuba kalau ada bahagian parti, kan? Mesti takut dia belahkan parti dia saja. Jadi yang ni pun okey dah. Kemudian nak PRU akan datang, pandai-pandai lah. Kita tengok lah. Tapi yang ni pun kita bagi elok sudah. Kehidupan kita pun, Menteri Agama pun okey dah, Dr. Zulkifli Al-Bakri, kan? Tindakan Kak Sajak tu tegah dia. Saya bagi lesen penuh kepada Jawi untuk ambil tindakan. Ni baru betul, cepat bertindak. Isu satu-satu isu bergerak sebab benda ni bahaya. Masalah macam dia gini, tuan-tuan, kita kena faham. Dia ada satu yang disebut sebagai maksiat tersembunyi, satu lagi maksiat yang terang-terangan. Maksiat yang terang-terangan dipanggil mungkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh orang buat baik dan cegah mungkar. Cegah mungkar ni yang dibuat secara terang-terangan. Mana kalau isu pondan bukan baru, isu pondan lama, tapi kenapa baru sekarang jadi hangat? Sebab terang-terangan. Kalau dia sorok-sorok, dia seorang-seorang je pondan dekat taman kat mana tu? Kat Teping. Kat Taman Tasik tu. Tak apa dia tak viral, dia tak tunjuk kat orang, dia buat cara dia je. Bukan kita reda perangai dia tu, tak reda juga. Dia tetap berusaha di sisi Allah, tapi sekurang-kurang dia tidak menyebabkan merebak kepada orang lain. Dia tak menggalakkan pada orang lain. Tapi bila satu orang memviralkan dirinya, menonjolkan dirinya dengan satu sikap yang bercanggah dengan hukum hakam Islam, maka takut-takut orang akan ikut cara dia. Yang ni lagi bahaya. Inilah namanya mungkar. Yang ni kena cegah cepat-cepat. Ni virus. Takut kalau kita ahli agamawan senyap, orang akan berkata, orang akan nampak benda tu macam tak salah. Hari ni punya dosa, makin lama tak nampak dosa. Saya ambil contoh satu lah. Ibu-ibu sekarang semua kita tak apa dah duduk dalam masjid memang tutup aurat. Tapi kita cuba tengok balik anak-anak perempuan kita atau cucu kita ke siapa, tak kisahlah, jiran kita ke, orang perempuan pakai baju lengan pendek, nampak ni? Memang dia pakai tudung, kan? Pakai tudung, pakai t-shirt, tapi t-shirt lengan pendek nampak lengan. Ataupun kalau t-shirt lengan panjang dia pergi seng-sengnya, nampak lengan ni. Dia bukan pakai spender, tak. Dia pakai tudung, pakai kain elok, pakai seluar, tapi ni nampak. Ini aurat ke bukan aurat? Jawapan mudah budak ngaji sekolah, ngaji PAFA boleh jawab. Ini aurat. Sebab aurat perempuan ni muka dengan tapak tangannya. Sini aurat. Tapi kenapa selamba je berapa ramai anak Melayu Islam pakai gitu? Sebab apa? Sebab dosa sudah tidak dinampak dosa. Ini kita takut. Bila benda tu dah jadi biasa, sok jadi memang tak ada apa-apa. Hari ni dia pakai baju lengan pendek, sok pakai singlet saja pun tak ada orang kata. Tak saya tengok lah kali spender saja pakai. Nampak jogging apa ni? Kita orang balik masjid tengok. Dia selekor untuk imam, dia spender saja. Allah, jam. Tercabut kopiah tu imam. Kata habis. Sebab apa? Sebab makin longgar. Walaupun benda tu nampak remeh, alah ustaz lengan je pun. Memanglah lengan je pun, tapi kita jaga dari awal kerana takut dia akan merebak. Mula lengan, lah kali sampai ketiak, lah kali sampai habis. Kita tengok artis kita sudahlah. Artis dulu-dulu memang zaman P. Ramlee pun baju kebaya ketat juga, tapi boleh tahan lagi, tutup kat dada. Lah ni tengok nampak habis lurah dada-dada.
Dah macam artis Hollywood dah. Hollywood tu tak apa, kafir dah terang-terangan. Ni bukan Islam. Nama Islam. Sebab tak ada orang tegur. Selamba. Nah, habis jadi rosak. Okey, ni. Nah, makin lama Allah cabut alim ulama. Ulama dulu tegas. Kan? Kalau orang dulu kenal Pak Yazid, tegas dia Pak Yazid. Pak Yazid ni dia datang awal sembahyang Jumaat, dia datang awal lah. Sebelum apa orang buat apa-apa khutbah apa semua pun dia dah datang, dah duduk dekat tepi kaki 5 masjid tu. Sambil berzikir ke apa, duduk. Tiba datang satu kereta. Nah, kereta tu dia bawa pisang. Tujuannya konon-konon nak sedekah pisang lah dekat masjid supaya orang sembahyang Jumaat boleh makan pisang. Nampak? Lepas tu dia pun bawa kereta parking tepi masjid tu. Lepas tu dia tekan horn. Pen. Dia tunjuk kat Pak Yazid, dia buat area macam ni. Dia buat gaya. Maknanya pergi belakang bonet. Pak Yazid pun pergilah kat belakang kereta. Pak Yazid ni ustaz. Dia tak kenal. Dia pun buka bonet tengok pisang. Tak apalah. Lepas tu dia pergi dekat kawan tu, kiranya nak ucap terima kasih lah. Kawan tu tak tolong kereta. Tak apalah. Dia gigi tengok seluar pendek. Kata Pak Yazid. Dia pun hampah bonet belakang. Dia kata, bagilah, aku tak heran. Nak bagi pisang, nak bagi orang masjid makan, hang tu tak tutup aurat. Kena nak buat amal tapi dalam masa sama hang buat dosa secara terang-terangan. Nampak habis dah. Pakai seluar pendek, tak heran sikit pun. Ingat kita monyet ke? Nak sangat makan pisang. Tak ada pisang pun tak ada masalah. Kan? Allahu Akbar. Inilah. Sebab tu ulama dulu tegas. Kita tak apa, yang seluar pendek dia, tapi ni pisang ni. Ambil pisang Allah. Macam lah tak boleh beli. Pantang orang bagi free, ambil sapu habis. Padahal tak tengok dulu macam mana keadaan. Dalam kitab-kitab fiqh baca, kitab tasawuf. Orang panggil makan kenduri. Kalau ada dalam majlis tu majlis maksiat, majlis yang mungkar, tak boleh pergi. Kita pergi. Nyanyi karaoke laki perempuan, siap joget atas pentas. Kita pergi lebay ni, lebay masjid pun pergi juga. Janggut dengan kopiah apa semua. Sedap juga lagu. Nampak Allah. Padahal lagu tu kan ada majlis maksiat dalam tu. Joget laki perempuan pula. Habis. Tak boleh sepatutnya. Benda tu kita kena ajar masyarakat biar keras. Orang yang tak hadir masjid nak ketuk sikit hati dia. Bila mati tegur, cakap dia. Dah dulu hidup kat mana? Ada datang masjid tak? Dah kalau hidup dulu tak dekat kat masjid, asal mati nak datang masjid? Memang bunyi kasar, tapi kita nak ajar masyarakat. Sehingga dalam kitab Hidayatus Sibyan karangan Tuan Husin Kedah, ulama dulu ni, dia tulis dalam kitab, mana-mana orang Islam yang tak solat, maka kuburnya diasingkan dengan kubur orang yang solat dan diletakkan papan tanda. Dia suruh letak. Orang ni jenis tak semayang, kita kenal sangat, memang dia kaki tak semayang, kita kenal sungguh dia. Katakan contoh, lepas tu dia mati, boleh tanam kat kubur Islam tak? Tapi asing, letak jauh sikit, lepas tu tulis papan tanda, ini kubur orang tak semayang. Syekh juga bukan kita cakap, saya cakap. Sebab apa? Nak ajar masyarakat supaya jangan buat lebih kurang. Jangan buat lebih kurang dengan hal-hal agama. Barulah orang takut dengan agama, ikut agama sungguh-sungguh. Hari ni orang bukan takut Islam, bukan takut agama. Takut benda? Takut kerajaan, takut undang-undang negara, takut undang-undang dunia. Yang tu dia takut. Padahal yang tu boleh bawa sampai akhirat ke? Tak, dunia je. Dunia je. Macam bicara hari ni lah, corona. Dia sembang kemah. Dia kata, kenapa masjid tutup? Mayang jarak-jarak ni. Kita takut Allah ke takut corona? Sembang. Padahal muka dia tak pernah nampak pun dekat masjid. Tapi bahagian sembang, dia paling kencang. Tepuk meja terbalik cawan tu. Dia kata, apa ni? Kita takut Allah ke takut corona? Kan kita takut Allah. Tengok-tengok sembang-sembang derah, kita pun tengok lah seluar pendek. Tapi mah pakai tutup mulut. Kita kata, dah masa tutup mulut ni? Doktor kata kena tutup. Dah Allah kata tutup aurat, awak tak tutup. Senyap tu. Dah kalau betul mu takut Allah, mu ikut Allah dulu, tutup aurat dulu. Lepas tu nak ikut doktor, ikut dah, tak ada masalah. Itu ikhtiar. Kita pakai tutup mulut tak ada masalah. Tapi kalau doktor kita boleh ikut, Allah lagi kita boleh ikut. Sebab Allah Tuhan kita. Ni tak
Bahagian dunia kita boleh jaga, bahagian akhirat kan. Macam hati-hati tudung tak pakai, tapi kau main tutup ngamah. Tutup habis lubung. Jaga sangat takut kena corona. Dan Allah ni mengingat, kalau mu selamat pun daripada terkena corona, tapi adakah sambaran api neraka kamu selamat? Yang ni kita kena takut. Corona kena pun bahagian teruk pun mati gitu je lah. Masuk bilik apa yang main tu corong puk mati mulut lepas tu gitu kan, habis dah, selesai, game over. Tak apa dah, game over pun tengok mati tinggal apa? Anak-anak semua soleh-soleh. Tinggal apa lagi? Nak kita ada kat rumah, jenis orang mengaji. Tak apa dah, insya-Allah mati sebagai orang beriman walaupun kena corona. Tapi ada orang mati elok je. Mati biasa, mati terbatuk, dua kali batuk mati tu. Puk mati. Tak ada kena corona, tak ada kena apa teruk-teruk sangat. Mati macam tu saja. Tengok mati buat benda maksiat. Akhirnya gimana? Syurga ke neraka? Neraka. Jadi bukan masalah corona tak corona, bukan masalah penyakit tak penyakit. Masalahnya mati kita husnul khatimah ke su'ul khatimah. Mati kita Islam ke kafir. Mati kita baik ke teruk. Pengakhiran tu nak pergi tu syurga ke neraka. Yang tu kita kena cek. Bukan masalah penyakit. Penyakit ni datang dan pergi. Kita ingat alhamdulillah Malaysia semakin pulih daripada wabak. Ya betul, insya-Allah kita akan selesai, kosong, zero terus. Kita akan, insya-Allah kita akan berjaya hentikan corona ni 100%. Mungkin insya-Allah. Dengan izin Allah. Tapi adakah kemungkinan selesai begitu saja, ataupun pula entah tahun depan turun pula wabak lain, koroni pula? Nampak? Contohlah, bukan kita doa tak, contoh. Jadi jangan kita ingat satu-satu benda selesai dah, selamat dah. Belum tentu. Walaupun corona dah habis, tapi sakit jantung ada lagi, betul tak? Cik manis ada lagi, gaut ada lagi. Maknanya mati tu tetap akan muncul di hadapan kita. Bukan masalah orang cuma bila nampak corona mati, dah yang lain tak mati. Tapi biarlah kita nak mati, kita mati husnul khatimah. Alhamdulillah lah, masjid dah boleh buka dan kita semayang kat masjid dengan kuliah. Pak mati dalam majlis ilmu, mati tengah semayang dalam masjid. Kira okey. Kalau hari tu masih lagi tutup, bayangkanlah kita tengah dah duduk PKP kat rumah, tak tahu nak buat apa, duduk tengok televisyen, tengok aja lawak lah pun kakak mati situ. Allah, tak naya kita, aduh mak ruginya kan. Situ kan. Jadi moga-mogalah insya-Allah Allah selamatkan kita semua nah. Jadi kita berhenti kat bahagian bacaan hadis saja dulu. Nanti kita tengok pula keterangan yang dibuat oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam di dalam kitabnya ini, insya-Allah pada kuliah yang akan datang nantilah pula nah. Jadi sekadar tu dululah pada pagi subuh ini, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wadkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.